So, nak buat video apa hari ni? Oh, lupalah aku nak buat review kat korang tentang set Surga Hilang yang aku beli hari tu. Jadi, video kali ni saya akan review apa pendapat saya dan juga pengalaman saya sendiri tentang set Surga Hilang yang saya beli daripada Shopee. Jadi, jom roll intro dulu guys. Jadi Assalamualaikum. So video ni saya nak buat secara santai-santai aje lah. Saya nak review apa pendapat saya tentang set Surga Hilang yang saya beli di Shopee tu kan. Jadi selepas saya dah pakai set tu selama lebih kurang dalam 2 bulan macam tu, dan ini adalah pendapat saya tentang apa yang ada dekat set tu. Jadi dalam saya bertengah bercerita ni, saya akan putarkan video footage di mana saya telah pun ambil semasa saya memancing menggunakan set ini. Okey, yang pertama kita nak pergi di bahagian benda yang paling obvious lah, benda yang paling saya geram lah, iaitu dia punya tali yang dia bagi dekat kita. Ya Rabbi, tali dia, ya Allah. Kau nak cakap set tu telah pun terang nyatakan yang dekat rod dia ditulis dalam lebih kurang tak silap saya 6 hingga 12 atau 15 LB macam tu. Jadi tali yang dia bekalkan, yang Surga Hilang bekalkan dalam set pembelian tu adalah lebih kurang dalam 40 LB. Ya, 40 LB. Ya Allah, betapa tak ngamnya dan tak sesuainya tali tu apabila kita gunakan untuk casting. Di mana tali tu kita faham 40 LB memang sesuai untuk set heavy heavy jenis-jenis beam bottom kan. Memang sesuai lah guna tali 40 LB ni. Rod yang lebih kurang medium light ni, kita sepatutnya gunakan tali yang lebih ringan lah, lebih kurang lah macam 10 LB ke macam tu, sesuai lah dengan rod tu. Okay, apa kesan dia? Kesan dia apabila saya buat casting, umpan ataupun saya punya gewang tak dapat nak dibaling dengan jarak yang jauh lah. Jadi saya pun cuba banyak kali. Saya mungkin ingat waktu tu saya baru lagi dalam dunia memancing ni, mungkin tak pandai nak cast. Tapi bila dicuba banyak kali, sama je dia punya result, sama je dia punya jarak balingan tu. Jadi memang tali tersebut memainkan peranan di dalam casting kita. Waktu tu saya pergi dekat satu tempat ni, satu spot. Lepas tu saya mancing lah. Saya mancing, saya baling 2-3 kali saya cuba lah kan. Disebabkan waktu tu saya pun baru lagi nak cuba memancing, jadi saya ni memang nak dapat, orang kata, tune cara nak balingan, cara casting dengan betul kan. Kita nak belajar. Kemudian ini yang terjadi. Sedih waktu tu. Ni dia.
Korang tengok apa jadi kan. Tiba-tiba casting saya waktu tu, saya menggunakan gewang crank. Gewang tu pun baru saja beli. Tak mana-mana sangkut pula atas pokok kawan-kawan. Ya Allah, stresnya waktu tu. Yalah, kumpau. Lepas tu sangkut cukai lagi. Ya ampun. Baru rasmi tau. Apa set gewang crank tu. Kau boleh buat tak ada rezeki. Jadi saya tak patahkan semangat saya dalam memancing. Saya teruskan lagi. Kita tengok video yang kedua. Video yang kedua ni, tak silap saya ini waktu saya cuba nak menawan hati Cik Harwan. Dekat tempat saya ada sungai macam ni, memang panjang, memang sedap lah kalau nak mencari Harwanan. Tapi dia punya dugaan tu, ya ampun, dari pagi saya duduk casting sampailah tengah hari remba lah, pun kumpau. Tapi tak apalah, janji saya dapat try macam mana main casting soft rock pula lepas tu. Soft rock tu adalah free gift yang dia bekalkan kat kita. Sebab tu kita beli set Soge Hilang ni dulu. Jadi saya cuba main soft rock ni. Oh, nampak macam menarik lah soft rock dia, sebab dia jenis floating punya. Cuba kumpau juga tak dapat ikan. Tapi boleh dapat spot-spot yang rasa macam ada ikan. Ada cubaan ketukan. Apa ni? Jaga ya. Kenapa tak tahu kalau pam? Sayangnya dia nak hook up dia susah. Ikan ni tak besar. Allah, yang datang lagi. Merosakkan ekosistem umpan betul lah. Betul galak ni, betul lapar. Lupa lagi dah ni. Tak ada benda lain. Hei, lah banyak sungguh dia. Kau tengok. Ketika aku menangis ya. Oh lah. Berat. Weakness pula. Nak geba banyak sangat bawah tu. Aku dah angkat naik berapa banyak sampah ni. Sampah dah banyak naik. Kan tak naik-naik lagi ke tadi. Weakness ni dia besar. Kumpau lah ni. Kumpau. Ada siap. Ada. Kumpau ada. Dia tak hook up lah ni. Dia follow lah. Dia follow gila laju lah. Lepas tu saya ada juga pergi dekat kawasan
di mana terdapatnya muara. Okay, muara. Dia ni tak adalah muara yang besar kan, kecil je. Waktu tu saya cubalah mancing. Saya memancing, saya dah mula perasan sesuatu yang pelik dekat saya punya reel. Kenapa waktu saya karau, kan? Waktu saya karau, rasa macam kasar. Rasa macam ada benda yang sangkut. Mungkin lah sebab itu saya rasa macam ini mungkin pasir kot masuk dalam dia punya reel. Apalah, cuba mancing juga. Mana pun mancing juga. Yang penting kita dah sampai, set, pasang kita punya gewang. Waktu tu saya gunakan gewang murah, harga RM3 macam tu je. Tapi tali saya dah pun tukar. Tak silap saya, tali saya guna 10LB punya tali braided. Saya padankan dengan perambut 20LB. Kemudian saya letak snap lah. Senang sikit kita nak tukar kita punya gewang. Gunakan reel yang sogi hilang, rod pun sogi hilang. Jadi cash. Alhamdulillah kali ni dapat ikan, iaitu ikan belukang. Belukang waktu tu dapat 2 lah. Tapi tak dapat dalam footage kamera sebabkan bateri telefon waktu tu dah pun nak habis. Jadi saya sempat ambil gambar je. Ini gambar dia. Nampak? Bila balik rumah saya pun cubalah periksa reel dengan tak ada ilmunya kan. Cubalah buka reel tu, buka. Perasan yang dekat dalam tu, dia punya bearing tau. Bearing dan juga beberapa part lah yang boleh dikatakan itu besi punya komponen lah, dah pun karat. Macam-macam dugaan lah dengan set sogi hilang tu. Dah perasan karat. Apa yang saya buat, saya pun tak ada pengetahuan tentang servis reel ni. Taruh itu WD-40, rendam 1 hari, bagi hilang itu karat. Kemudian kita pasang balik. Saya faham ada yang tulis dekat laman sesawang lah dan sebagainya yang mengatakan jangan letak WD-40 dekat kita punya reel. Tapi benda nasi dah jadi bubur, kita terletak dan baru terperasan benda tu. Tapi tak apa, janji kita solve dia punya masalah dulu lah. Saya pasang balik saya punya reel. Kemudian saya cubalah. Okey, sebelum ni kasar dia lebih, sekarang kasar dia dah kurang sikit. Tapi dia punya kayuhan tu smooth, walaupun tak se-smooth waktu kita beli dulu. Tapi boleh lah nak kayuh tu, walaupun tak dapat nak buang karat tu semua sekali dekat bearing. Dan saya pun tak ada bajet nak beli bearing baru. Jadi saya buatlah alternatif yang saya mampu. Lepas tu saya cuba teringat balik, kenapa benda ni karat. Sebelum ni saya selepas mancing dekat salt water, saya akan cuci balik saya punya reel. Mungkin sewaktu saya cuci tu, air termasuk sekali di dalam bahagian dalaman reel. Jadi dekat situ saya dapat satu lagi benda lah. Dia punya sistem engineering dia tak adalah terlindung 100% daripada air. Air still boleh masuk ke dalam kita punya reel. Pening bosku. Apa yang saya suka lah dengan reel tu, dia punya cara pemasangan, cara dia punya sistem tu tak adalah rumit sangat. Jadi orang yang first time mungkin buka reel, dia sendiri boleh faham dan dia boleh pasang balik dengan mudah. Tak adalah masalah sangat kan. Jadi lepas tu apa jadi, kita pun nak mancing lagi. Pergi lagi satu spot. Ni dekat kawasan tebing sikit. Ingat nak mencari kerapu lah. Mancing tak dapat. Jempau. Rasa macam tak syok ni. Tak ada getu pun. Tak ada ketuk langsung. Pun balik lah. Balik. On the way nak balik tu, saya singgah satu kawasan ni. Dia macam
longkang-longkang je kan. Kalau dalam bahasa saya panggil parit. Jadi dekat parit tu nampak macam dunia kan, ada air dia mengalir sikit-sikit. Dan saya rasa saya nak pasang soft rock. Baling, alhamdulillah adalah dia punya ketuk sikit, sekali dua kan. Baling kita try, kita cuba. Dalam kegairahan ni, tengah duk mencuba tu, aduh, dia punya cakap bad luck tu datang lagi. Ada satu pokok casting sangkut dekat dahan. Aduh, kita pun secara perlahan lah kan, terentak tarik sikit kan. Tarik hook, rod saya patah. Rod patah kawan-kawan. Aduh, sekali. Aduh, memang renyuk hati ni lah. Padahal rod tu baru pakai berapa kali je tau. Sampailah berapa kali cubaan untuk memancing, ikan pun baru dapat 2 ekor menggunakan rod tu. Kali patah pula. Ya Allah, memang dugaan lah. Mungkin salah saya sendirilah. Waktu tu saya tarik ego sendiri, ikut mood sendiri, geram waktu tu. Tarik dia dah over, drag tu dah over maksimum, dah bagi tekanan dekat kita punya rod. Jadi apa yang shocknya dekat set Soga Hilang ni, sebabkan harga dia yang murah, jadi kita boleh beli baru macam tu je kan. Kita boleh ganti rod yang lama ni. Dan dekat rod ni, saya perasan yang dia punya ketahanan tu, dia punya cara, dia punya bengkok kan, dia punya bending dekat rod tu, rasa macam ni sangat steady tau. Bagi set yang murah macam ni, dia punya daya ketahanan tu bend tu, dia nak bengkok ke tahap tu, saya rasa ini sangat-sangat berbaloi lah untuk harga yang ditawarkan. Memang cun lah, memang kena. Sebab kan kadang-kadang tu kita over drag kan, kita tak pandai nak set drag dengan tali kita kan, kita akan dapat bend yang sangat-sangat lengkung kan. Tapi rod kita masih lagi boleh bertahan. Benda yang saya suka lah dekat rod ni. Di samping dia punya reel yang tiba-tiba boleh masuk air, boleh karat, dengan tali yang dia serahkan kat kita, tali tu terpaksalah saya gunakan dekat set yang bottom. Nanti saya cerita tentang set bottom yang saya dah beli. Kemudian umpan-umpan, gewang-gewang yang dibagi tu, itu bagi saya bonus lah, bonus. Orang dapat, alhamdulillah, tak dapat pun tak apa. Sebab saya faham orang semua mesti nak try macam-macam gewang, macam-macam style, nak guna crank, nak guna soft plastik dan sebagainya. Itu terpulang kepada game masing-masing lah. Jadi saya rasa itu juga benda yang nak sembang pasal Soga Hilang yang saya beli ni. Nanti saya cerita lepas ni apa saya buat dengan rod Soga Hilang yang telah patah ni. Kalau nak tengok, tunggu video seterusnya, saya akan ceritakan. Agak menarik lah cara saya repair benda ni. Tunggu apa lagi? Like, share, subscribe. Kemudian tekan butang notifikasi. Bila saya upload je video baru, korang dapat tahu. Jaga diri kawan-kawan. Musim COVID ni macam-macam boleh jadi ya kan. Jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Gunakan hand sanitizer, gunakan mask, ambil vaksin kalau bagi yang belum. Jadi kita jumpa lagi dengan video-video yang seterusnya. Aku Pak Salam, unurkan diri. Assalamualaikum. Bye bye.